Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng pada Selasa menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi New Zealand ke Malaysia, Michael Walsh di Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya. Dalam pertemuan tersebut, kedua-dua pihak membincangkan usaha memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor ekonomi seperti pendidikan, tenaga serta makanan dan minuman. We weren't talking specifics, but more in general. So we were talking about people-to-people relationships and the importance of people-to-people. In examples such as education, we're talking about the importance of energy and the many varied forms of energy and the importance that can play. And we also talked, obviously, in terms of things like food and beverage and the similarities and also how we can complement each other in those areas. Menurut beliau, New Zealand melihat Sarawak sebagai destinasi pelaburan yang berpotensi tinggi dan berhasrat untuk memperluaskan hubungan perdagangan dengan Malaysia. Forum Ekonomi Dunia WEF kini meneroka potensi kerjasama dengan Sarawak dalam menangani perubahan iklim menerusi pemerkasaan tenaga hijau. Ketua Pengurus Asia Pasifik dan Negara WEF, Sean Adam berkata, pertemuan bersama Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bertujuan mengenal pasti ruang kolaborasi dalam inisiatif peralihan tenaga hijau di negeri itu. WEF turut merancang untuk mewujudkan sebuah kluster perindustrian di Bintulu sebagai sebahagian daripada usaha menyokong pembangunan mampan di rantau ini. I think the Premier is very focused on looking at the green hydrogen for Sarawak and how it can complement the energy demand that the world is going through at the moment. That will be the first. And I think that's something that we can try to see how we can work together. He's also very passionate about climate change, and I think that were some of the areas that we were discussing, because that's some of the work stream that the forum looked at, and we're seeing how we can support that as well. Beliau juga yakin kerjasama ini akan memberi impak positif kepada ekonomi serantau serta membantu Sarawak mencapai matlamat tenaga hijau yang lebih berdaya tahan. Saudara, Sarawak mencatatkan peningkatan ketara dalam jumlah kes baharu kanser dengan lebih 3,000 diagnosis direkodkan tahun lalu berbanding 2,000 kes sebelum ini. Lebih membimbangkan, kes kanser payudara turut meningkat melebihi 500 kes buat kali pertama. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian melahirkan kebimbangan terhadap trend ini dan menegaskan perlunya tindakan segera dari semua pihak. Beliau berucap pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Sarawak Energy Berhad dan Roche Malaysia di Hospital Umum Sarawak HUS. Menurut beliau, 70% pesakit kanser di Sarawak dikesan pada peringkat lewat yang bukan sahaja meningkatkan kos rawatan tetapi turut mengurangkan kadar kelangsungan hidup. Selain cabaran kekurangan tenaga kerja perubatan, Sarawak juga menghadapi defisit infrastruktur kesihatan termasuk kekurangan 45% katil hospital dan 54% doktor berbanding purata kebangsaan. Bagi menangani isu ini, Sarawak kini sedang berunding dengan Kerajaan Persekutuan untuk mendapatkan lebih banyak kuasa autonomi dalam pengurusan kesihatan. Sebagai langkah awal, lebih 800 kaki tangan kesihatan dari Sarawak yang kini berkhidmat di luar negeri dikenal pasti untuk dibawa pulang bagi mengisi kekosongan. Selain itu, dedahnya Sarawak juga bakal menubuhkan Majlis Perubatan Sarawak bagi mempercepatkan pendaftaran doktor tempatan. Baik, Kerajaan Sarawak meneruskan komitmen membantu golongan kurang berkemampuan dengan menyalurkan bantuan Hari Raya Aidilfitri menerusi program Sejambak Kasih. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, lebih 1.61 juta ringgit diperuntuk kepada 16,118 penerima di seluruh negeri, termasuk 738 penerima di bahagian Miri. Bagi bahagian Miri, 150 penerima yang hadir pada majlis ini masing-masing menerima sumbangan RM100. Sebelum ini, 100 penerima di Berkenuk telah menerima bantuan sama, manakala 488 penerima lain akan menerima bantuan secara kredit ke akaun mereka. Beliau berucap pada majlis Sejambak Kasih Hari Raya Aidilfitri di Miri. Dalam pada itu, pihak pengurusan hotel tersebut turut menyumbang hamper makanan bernilai RM150 kepada setiap penerima.
Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak menubuhkan biro di 4 zon selain pelantikan ahli jawatan kuasa bagi memperkasa aktiviti cawangan serta ranting sepanjang sesi 2025-2028. Beliau yang juga ketua pergerakan itu berkata, zon yang terlibat ialah zon selatan, betong, tengah dan utara. Aktiviti biro adalah berteraskan 3 kunci utama iaitu kepimpinan, persiapan pilihan raya negeri dan pemerkasaan ekonomi wanita. Selain itu, pelantikan ketua dan timbalan ketua bagi setiap 13 zon dibuat dalam kalangan ahli jawatan kuasa Majlis Tertinggi Wanita dan Ketua Wanita Cawangan. Datuk Seri Fatimah menyatakan demikian dalam kenyataan media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Pergerakan Wanita PBB yang dihadiri oleh 40 ahli di Kuching. Lebih 600 penduduk di sekitar kawasan Dun Bawang Asan menerima tangki air berkapasiti 2,000 liter semalam. Menurut Adun Bawang Asan, Datuk Seri Wong Sun Koh, ia susulan isu air yang menjejaskan kawasan sekitar Hilir Batang Igan dan kawasan Pasai, Pasai Siong serta Sungai Bidut sejak beberapa bulan lepas. Isu utama yang dihadapi penduduk ialah tekanan air rendah dan terputus bekalan air bersih. Those that do not get water easily, those that have difficulty in getting the water supply. Of course, we cannot help all, but we try our best to be as fair as possible. Priority is given to those who really need the water tank. And so today, first batch is given away. Datuk Seri Wong Sun Koh ditemui pemberita di Sibu. Tambahnya tangki air yang dibekalkan oleh Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak JBALB itu akan dihantar terus ke rumah-rumah penduduk yang terjejas. Fasa pertama pengagihan itu merupakan penyelesaian jangka pendek bagi mengatasi isu tersebut. Beliau turut menyeru penduduk yang memerlukan tangki air untuk membuat permohonan di pejabat pusat khidmatnya. Baik, dalam pada itu, Adun Bawang Asan, Datuk Seri Wong Sun Koh menjelaskan Lembaga Air Sibu giat melaksanakan kerja penukaran saluran paip lama di sekitar bandar itu. Langkah itu bagi memulihkan isu bekalan air bersih di seluruh Sibu. Antara kawasan yang telah pulih ialah Belatong, Sungai Sadit dan Teluk Selalo. Yeah, all this area now no problem. The pressure has increased because they changed the water pipe. They replace it with a bigger pipe. Water Board, I must say, is trying their best. Dedahnya Kerajaan Sarawak turut menyalurkan dana awal bagi mempercepatkan kerja-kerja itu. Isu bekalan air di kawasan Dun Bawang Asan dijangka pulih sepenuhnya selepas kerja-kerja penyelenggaraan ini siap dilaksanakan. Seramai 100 individu daripada golongan asnaf, orang kurang upaya OKU dan B40 menerima sumbangan bakul makanan dan bubur lambuk dalam program ziarah Ramadan di Masjid Al-Falah, Kampung Penan Muslim Batu 10, Bintulu. Ia bertujuan membantu golongan memerlukan menjelang Aidilfitri, dianjurkan Tong Seng Huat Bintulu dengan kerjasama Pusat Khidmat Ahli Parlimen Bintulu. Sebanyak 300 pek bubur lambuk turut diagihkan bersama aktiviti gotong royong memasak dan sesi ramah mesra yang mengeratkan silaturahim dalam komuniti. Sementara itu, sebanyak 500 pek bubur Ramadan lengkap dengan kuih muih diagihkan kepada orang awam di Jalan Tun Razak Bintulu. Program anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon Bintulu dengan kerjasama Malaysia LNG MLNG ini turut disertai polis dan JPJ membantu pengagihan kepada pengguna jalan raya. Menurut Ketua Zon JBPM Bintulu, Wan Kamarudin Wan Ahmad, inisiatif ini bukan sekadar agihan makanan, malah bertujuan mengeratkan hubungan pihak berkuasa dengan masyarakat serta mengingatkan orang ramai tentang risiko kebakaran, terutama sepanjang Ramadan dan Syawal. Beliau turut menasihatkan orang ramai yang akan pulang ke kampung agar menutup semua peralatan elektrik sebelum meninggalkan kediaman. Sekian berita pagi Sarawak dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saudara, ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.